Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Encik Zaifi, kami daripada UTM, belajar BMAD, design, product design, bawa subjek engineering, ethics and OSHA. So kami ada sedikit soalan untuk ditanyakan berkenaan dengan subjek etik dan OSHA ni. Jadi boleh tak kami nak sebagai sebab lecture kami minta tunjuk sikit kad engineer. Tunjuk kat sini. Okey, baik. Okey, boleh sebelum tu nama saya Bazil Salim bin Buang. Dan kawan saya tu Nama saya Muhammad Luqman, dia Ahmad Termit yang WhatsApp pihak yang saya kontak. Okey, jadi boleh kita mulakan? Boleh. Okey, soalan pertama saya, apakah skop kerja seseorang jurutera? Okey, bagi saya skop kerja seseorang jurutera itu bergantung kepada department dia lah, bergantung kepada jabatan yang dia jurutera. Okay, contohnya macam saya jurutera bagi department Industrial Effluent Treatment System. Jadi saya sebagai jurutera perlu mengetuai tim operasi untuk menjaga sistem rawatan air. Air buangan daripada kilang sebelum kita boleh discharge kepada alam sekitar. Okay, jadi skop kerja seseorang jurutera itu secara tekniklinya adalah untuk menjadi pemangkin antara dua management, higher up management dengan staff dan tim operasi di bawahnya. Jadi jurutera adalah yang di tengah-tengah antara dua itu. Jadi jurutera akan mengetuai dan mengepalai tim operasi yang menjaga sistem tersebut. At the same time, pada masa yang sama perlu berganding bahu dan perlu bekerjasama dengan bahagian manajemen pentadbiran atasan untuk kiranya macam menambahbaikkan sistem itu ataupun meneruskan sistem itu yang sedia ada dan sebagainya lah. Okey, soalan yang kedua, pada pandangan Encik, apakah ciri-ciri jurutera yang beretika? Pada pandangan saya, ciri-ciri jurutera yang beretika adalah jurutera yang boleh menjadi seorang ketua yang baik kepada staf di bawahnya dan also pekerja-pekerja di bawahnya, pada masa yang sama menjadi staf yang baik kepada manajemen pentadbiran yang di atasnya. Okey, jurutera yang baik pula perlu ada etika kerja yang profesional di mana boleh menjaga welfare dan menjaga environment kerja terhadap staf dan pekerja di bawahnya. Di samping menjaga sistem dan menjaga jabatan dia sendiri. Di samping itu juga jurutera yang beretika perlu bekerjasama dengan jabatan-jabatan lain. Jadi sesuatu organisasi itu perlukan jurutera yang beretika untuk menjaga satu organisasi yang berfungsi dengan baik. Okey, baik. Soalan seterusnya, apakah etika personal dan etika profesional bagi pandangan saya? Bagi pandangan saya, etika personal adalah macam mana pembawaan diri seseorang itu. Contohnya etika pemakaian, etika bergaul, etika bersosial dengan orang sekeliling. Manakala etika profesional adalah macam mana cara kerja dalam sesuatu organisasi. Contohnya seperti macam mana kita mengatasi masalah yang tiba-tiba ataupun masalah keselamatan yang tiba-tiba berlaku, ataupun macam mana kita melaporkan sesuatu isu ataupun sesuatu permasalahan yang berlaku dalam satu sistem ataupun tempat kerja itu. Macam mana kita
menjalankan sesuatu gerak kerja lah dalam sesuatu operasi itu. Jadi itu bagi saya adalah kod etika kerja dan kod etika personal dan kod etika profesional. Pembawaan diri dan pembawaan diri dalam bekerja. Itulah secara basicnya. Soalan yang keempat pula. Adakah Encik yakin jika kod etika sahaja mampu memastikan jurutera dan pekerja lain berada dalam keadaan selamat? Sebenarnya kod etika memang menyeluruh, termasuk dengan keselamatan dan juga pembawaan pekerja dan jurutera dalam suatu organisasi, dalam sesuatu jabatan. Jadi saya rasa kod etika di samping pembawaan diri sendiri terhadap obedience terhadap kod etika itu. Soalan seterusnya, jika terjadi sesuatu kemalangan, apakah proses yang perlu dilakukan dan kepada siapa aduan perlu diajukan? Bagi sesuatu tempat kerja itu mesti akan ada satu departmen keselamatan ataupun departmen safety, health and environment kan. Jadi mengikut kita kena sebagai seorang yang beretika lah, bila ada sesuatu kemalangan kita perlu mengikut prosedur. At the same time akan ada satu prosedur kecemasan yang perlu dilakukan. So berdua-dua ni perlu dituruti lah. Contohnya kalau mengikut emergency punya kecemasan punya prosedur, kita kena panggil dulu ERT, which is Emergency Response Team. So daripada lepas kita panggil Emergency Response Team tu, tim yang mengawal ataupun mengatasi masalah ataupun kecemasan tu, dia akan settlekan masalah tu immediately. At the same time, on the other side akan ada satu tim lagi yang menguruskan dia punya prosedur pemakluman tu, pelaporan itu. Jadi ERT ni akan ERT Emergency Response Team ni consists of medik, consists of orang safety yang boleh mengawal kebakaran ke, yang mengawal kebocoran bahan-bahan bahaya ke, macam tu lah. Manakala yang bahagian pelaporan ni pula yang akan melaporkan kepada jabatan yang perlu, yang akan mengevaluate situation tu, di mana perlu ke tidak untuk panggil autoriti luar ataupun boleh settlekan sendiri within organisation. Lepas tu barulah dah settle sendiri ataupun panggil autoriti luar, barulah dibuat official laporan, dihantarkan kepada Jabatan Keselamatan, which is NIOSH dekat Malaysia ni. Seterusnya, bagi pendapat Encik, apa beza etika jurutera dengan etika pekerjaan lain? Saya rasa etika jurutera dan etika pekerjaan lain termasuk dalam etika profesional lah. Tapi etika jurutera ni lebih kepada lebih spesifik, macam mana kita menguruskan ataupun melaporkan ataupun menilai sesuatu masalah ataupun engineering problem tu. Contohnya macam we have a problem, kita ada satu masalah dalam satu sistem tu ataupun satu masalah lah kiranya kan. So macam mana kita menggunakan critical thinking kita, macam mana kita menggunakan technical thinking kita, macam mana kita menggunakan decision making skills kita untuk menyelesaikan masalah tu. Bagi saya itu adalah etika kejuruteraan. Kita perlu menilai dia punya masalah, keluarkan kita punya hipotesis mengenai masalah tersebut. Kita perlu gunakan analytical thinking dan analytical experimental ataupun macam mana untuk mendapatkan data tersebut, and then kita keluarkan results daripada findings kita tu,
and then lepas tu baru kita analyse untuk membuat keputusan. Bagi manakala pula untuk etika pekerjaan lain, mestilah mengikut profession tersebut lah. Contohnya kalau macam saya percaya bisnes, kita perlu, contohnya untuk bisnes, kita perlu menilai macam mana view situation tersebut terhadap bisnes, apa efek dia terhadap bisnes kalau kita buat keputusan ini dan keputusan ini. So saya rasa dua benda tu etika kejuruteraan dan etika profesion yang lain adalah lebih kurang, dan kita boleh kelompokkan dalam satu benda yang sama, which is etika profesional. Depends, dia bergantung pada profession tu lah, kalau nak spesifik. Roman seterusnya. Okay, untuk soalan saya pula, berdasarkan pengalaman Encik Zaifi, adakah untuk etika ni mudah diaplikasikan dalam pekerjaan Encik? Mengikut pengalaman saya sebagai engineer untuk kita kata rawatan air ataupun rawatan yang menjaga alam sekitar lah kiranya kan. Kod etika dia senang, nak kata susah itu bergantung kepada seseorang itu, dan itu bergantung kepada departmen dan tempat kerja tersebut. Okey, contohnya kita ada direction daripada jabatan DOE, Jabatan Alam Sekitar, untuk buat seperti sedemikian, right? Tapi kita punya high up management kata kita tak ada funding untuk buat sedemikian. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita perlu mengamalkan kod etika yang memenuhi kehendak ataupun memenuhi win-to-win situation bagi dua-dua requirement, which is from the Department of Environment dan also management kita. Jadi di sini kita perlu terhadap sesuatu tindakan, kita perlu melakukan kedua-dua belah pihak, which is our higher up management and also Department of Environment, Jabatan Alam Sekitar sendiri. Jadi dengan adanya kod etika ini, kita sebagai yang melaksanakan sendiri akan ada rasa tanggungjawab untuk melaporkan secara terus terang, secara jujur, secara berintegriti kepada Jabatan Alam Sekitar untuk memenuhi kehendak high up sahaja, ataupun kita boleh come up with better tindakan yang boleh memenuhi kedua-dua kehendak. Macam itulah. Jadi bagi pengalaman saya, sebenarnya kod etika itu senang kalau kita mempunyai environment untuk environment yang supportive lah daripada management sendiri, dan also environment yang supportive juga daripada authority sendiri yang mengenakan sesuatu tindakan itu terhadap kita. Manakala kalau kata itu externally kan yang terlibat dengan Jabatan Alam Sekitar, tapi kalau internally pula dalam organisasi sendiri, itu juga penting sebab kita yang handle rawatan air, kita yang handle rawatan hasil buangan daripada kilang kepada environment. So jadi apabila benda-benda tu berterusan, kita perlu melaporkan kepada department yang melakukan perkara tersebut. Kita perlu melaporkan kepada bos-bos di mana department ini telah melakukan permasalahan ini. Jadi kita telah mengalami masalah ini dengan DOE apa semua itu. Jadi kita tidak boleh take side lah from kita contohnya kita sebagai authority di tempat kita perlu menjadi tulus dan jujur dengan kita punya skop kerja sendiri dalam integriti dalam organisasi kita. Jadi macam saya cakap tadi, nak kata senang, nak kata susah untuk mengamalkan kod etika kerja itu, kod etika profesional itu jatuh kepada diri sendiri juga dan environment sekitar kita. Kalau environment kita support untuk kita betul-betul follow kod integriti itu, kod kejuruteraan itu, maka senanglah untuk kita follow. Kalau susah bagi mereka, susah mereka buat kita macam tu, susahlah kita nak follow. Macam tu. Terima kasih. Tadi tadi cakap pasal environment kan? Betul. Okey, jika situasi yang tadi kan, bagaimana jika Zaifi
menghadapi situasi bila seorang rakan sekerja Encik Zaifi ada melanggar etika seorang jurutera, apa tindakan yang Encik akan buat dan apakah situasi yang pernah Encik alami? Okey. Boleh saya katakan bila kita bekerja bersama ramai orang dalam satu organisasi, kita memang akan mengalami masalah yang berlaku ketidak ketidaksetujuan antara sama sendiri. Jadi di sini kita perlukan ketua yang berintegriti, ketua yang berkarisma untuk membimbing untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi contohnya macam kalau saya sendiri, saya ada staf-staf lain juga yang terlibat dalam departmen yang sama dalam jabatan saya. Jadi apa yang saya lakukan apabila berlaku permasalahan macam ni adalah untuk mengadakan mesyuarat. Di mana mesyuarat itu akan membincangkan masalah tersebut dan akan mendapatkan input masing-masing mengenai macam mana diorang assess, macam mana diorang menilai masalah tersebut dan apa penyelesaian yang diorang ingin kemukakan. Jadi selepas kita mendapat input daripada semua orang, kita sendiri sebagai leader, kita sendiri sebagai ketua kepada jabatan tersebut bolehlah menilai yang mana yang perlu kita ambil, yang mana perlu kita improvise, yang mana perlu kita tambah baik. At the same time, kita perlu melihat kepada skop keselamatan, skop kewangan, skop ekonomi dan skop authority. Macam tu. Jadi kalau kita nampak benda yang memang melanggar kod etika, kita akan bagi nasihat, kita akan ajarlah macam mana untuk follow sebetulnya dia punya prosedur untuk mengeluarkan sesuatu tindakan, untuk mengeluarkan sesuatu arahan kepada pekerja-pekerja dan untuk mengeluarkan sesuatu statement, untuk release sesuatu kepada publik juga perlu melalui kod etika tersebut. Terima kasih. Jadi soalan terakhir untuk saya, sebagai seorang jurutera yang berpengalaman, apakah nasihat tuan untuk kami pelajar yang bakal jadi jurutera yang sedang belajar di universiti? Bagi saya, universiti adalah satu organisasi yang penting untuk staff development, untuk skill development bagi seorang student, bagi seorang bakal jurutera. Di mana di universiti kita akan mengenali ramai orang dan kita akan mengenali macam mana cara diorang bekerja, macam mana cara diorang berinteraksi antara satu sama lain. Jadi daripada situ, daripada universiti, kita boleh menilai sendiri dan membentuk sendiri cara kita untuk berhadapan, untuk bertindak balas dengan lain-lain jenis orang, lain-lain jenis cara kerja. Betul tak? Jadi benda yang sama akan kita implement, akan kita aplikasikan dalam masa kita bekerja. Jadi di situ dengan pengalaman kita di universiti, kita boleh mengaplikasikan benda yang sama di tempat kerja juga. At the same time, di tempat kerja kita akan jumpa dengan orang yang lebih tinggi daripada kita dan dengan orang yang lebih rendah daripada kita. Jadi di sini kita akan diuji dengan environment yang lebih menekan, which is daripada management, dan environment yang lebih mendesak, which is daripada pekerja-pekerja. Mendesak kerana kebajikan diorang, kerana keperluan diorang terhadap sesuatu pekerjaan itu macam mana nak buat, macam mana mereka yang di bawah akan memerlukan guidance daripada kita dan mereka yang di atas akan mengejar kita untuk menyiapkan sesuatu atau untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi dengan adanya kod etika ini, kita dengan adanya dan dengan obedience, apa bahasa Melayu dia, pematuhan terhadap etika ini, ia sedikit sebanyak akan membantu kita untuk menjadi panduan terhadap kita sendiri untuk menjalankan kerja kita sebagai jurutera di suatu organisasi. Jadi bagi saya, kalau kita boleh belajar dan boleh aplikasikan kod etika profesional dan kod etika engineering sejak daripada kita di universiti, memang akan sangat membantu bila kita
tempat kerja. Boleh kami tahu sedikit Encik Zaifi ini daripada universiti mana? Saya daripada Universiti Teknologi Petronas. Okay, saya rasa sekian sajalah, itu saja soalan daripada kami. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami, bersama bertemu buat bersama kami untuk melaksanakan projek ini. Luman, ada yang kata lain? Okay, untuk Encik Zaifi, terima kasih banyaklah untuk sudi terima kami lah untuk buat perbualan ni. Itu saja daripada kami. Okey, jadi saya pun ingin berterima kasih kepada kalian kerana telah approach saya untuk mengadakan interview ini. Jadi saya rasa soalan-soalan yang diberikan oleh korang sangatlah insightful untuk kita bincangkan, dan harapnya dengan penyertaan saya dalam projek kalian ini dapat membantu sedikit sebanyak kepada laporan kalian. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. Good evening, everyone, especially to Encik Muhammad Sharom. Welcome to today's interview session with engineer for subject BMMU 4053. My name is Nur Izzati binti Muhammad Aminuddin. And my name is Abdul Rashid bin Ahmad. Could we welcome Encik Shahrom to introduce himself as starter for this session? Then let's continue this interview session. Okay. You can introduce yourself, Encik Shahrom. Okay, my name is Muhammad Shahrul Muhammad Tamizi. I work as an engineer molding in Alfine in Nilai, Negeri Sembilan. Okay, can we start for your question first? Okay. Okay, let's continue this interview session. For the first question we want to ask, engineers are often given the responsibility of implementing large projects involving millions of ringgit. Given that large sum of money had changed hands, the credibility and ethical trait of the engineers were put to the test. Okay, Encik Shahrom, what steps can an engineer take to address the symptoms of corruption and unscrupulous practices in the work of fraudulently reducing costs in maintaining the dignity of the engineering profession? All right, thanks for your question. Okay, for the question, I have a many answer, but I can give you a few answer. Okay, can Nur Izzati? Okay, sir. Okay, for the first, perform duties and responsibilities according to proper work produce. Okay, for an engineer has to perform to tasks and his responsibilities following proper work procedure. For example, there is a SOP, stand for standing order procedure, or workflow chart, which can perform a task. This allows the engineer to perform his duties transparently and without engaging in symptom of corruption. For the second, do not abuse power for personal gain alone, like a conflict of interest. For example, as a technical group leader, product tender, an engineer should not abuse power or use veto power as a group leader to influence other members to choose a product for self-interest alone. For the last, make a spot check. An engineer can perform an inspection surprise, again the premise on which a project carried out, so that he know the proper position of the project. He can inspect material use
inspect work procedure and equipment used in the project to quality product are obtained. Okay, thanks to Can we go to the Mr. next question? Sharom. Next to Rashid. Okay, thanks to the Mr. Sharom. For the second and last question is, what is the difference between the role of a professional engineer and a professional engineer with a certificate of practice? That's the second question and the last one. Okay, different about the professional engineer and professional engineer. Okay, professional engineer or like a PE. Now there are two levels. Okay, two levels: ordinary PE or professional engineer, and also with practicing certificate PC. Okay, but can use the title IR, but the difference is only PEs who have a certificate of practice can submit plans or drawing to government bodies. Okay, ordinary for the professional engineering without a practicing certificate can only prepare a document. Still, to job on a government agency, you must find a PE that has a practicing certificate. Practicing certificate is more for the construction industry because only PE with a practicing the certificate can be a submission person, like a sign and a job document or plan or drawing to submit to a government agency. That is why for the BEM, you know, BEM, right? Introduce the practicing certificate because it's want to make sure that only PEs who understand to produce can approve the plan. So after the graduating as a regular PE, you have to do one more step. Take another exam, competency exam with a BEM to get this practice certificate. But as I said earlier, it depends on the need. Okay. If work requests a certificate or practice, that is work proceeding. But in other field like me, okay, I don't see it as a need or so a regular PE enough. Okay, another job for in traditional PE has gone in shape while PE with a PC is strong in form. Okay. Okay, thank you to Encik Muhammad Sharom for today's interview session. So, thank you to Encik Sharom. Okay. So most welcome and all the best for you guys, okay? Okay, nice to meet you. See you soon. Okay, thanks, Mr. Sharom. Okay. Thank you. Most welcome.